والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمن بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada malam ini meneruskan bacaan kitab yang barakah ini, iaitu Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Qadi Abul Fadl Iyad Ibn Musa Al-Yahsubi radhiyallahu taala anhu. Kita masih lagi dalam Al-Faslu الرابع الفصل الثالث dalam الباب الأول dalam باب الأول. وقال تعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا, dalam surah Al-Isra. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا, dengan makna walaula ay laula an thabbatnaka 'ala al-haqqi was-shawab, kalaulah tidak kerana kami menetapkan kamu di atas kebenaran, was-shawab was-sadad, dengan bantuan daripada Allah, laqad kitta tarkanu ilaihim qarabta al-mail ila muradihim mailan ma qalila, maksudnya kamu akan menghampiri mereka walaupun sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi qala ba'dul mutakallimin, kata sebahagian mutakallimin, ai dengan makna mutakallimin di sini adalah mufassirin alladhi takallamu ala hadhihi al-ayah. Jadi al-Imam Al-Qadi Iyad radhiyallahu taala anhu menggunakan istilah mutakallimin di sini bukan dengan maksud usuliyun, bukan dengan makna ahli al-kalam maksudnya, yakni ahli usuluddin, tapi dimaksudkan mutakallimin, kata al-Imam Al-Qafaji, dengan makna lughah alladhi yatakallamuna fi hadhihi al-ayah, maksudnya gitu. Boleh jadi juga dengan makna mutakallimun dengan makna ahli dalam ilmu usuluddin, tamam, ahli usuluddin, karena perbincangan ini adalah berkait dengan ismah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkait dengan penjagaan Allah terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mustahil juga dibincangkan perkara ini oleh mutakallimun. Cuma al-Imam Qafaji radhiyallahu anhu mengatakan boleh jadi dimaksudkan mutakallimun di sini adalah al-mufassirun. Tamam? Ataballahu ta'ala al-anbiya alaihi wassalatu wassalam ba'da az-zallat. Kata sebahagian mufassirin atau mutakallimin, ataballah, Allah Subhanahu wa taala menempelak sebahagian para anbiya alaihi wassalatu wassalam, menegur sebahagian para anbiya alaihi wassalatu wassalam ba'da zallat, yakni setelah berlakunya zallat. Zallat apa dia maknanya? Zallat jamak kepada zallah. Zallah dengan makna ma sadara min salikit tariq min ghairi qasdil muqalafah, yakni sesuatu yang berlaku kepada orang yang menjalani satu jalan ataupun yang mengikuti jalan yang benar, kemudian berlaku kegelinciran tanpa dimaksudkan bagi dirinya untuk melakukan kegelinciran tersebut. Itu dimaksudkan zallah. Itu dipanggil tergelincir. Lepas tu kalau diterjemah zallah dengan makna tergelincir, kegelinciran. Maknanya apa dia? Bukan dia bermaksud dengan perkara tadi. Lepas tu disebutkan dengan zallah, maknanya apa? Ma sadara min salikit tariqati min ghairi qasdil mukhalafati, yang berlaku kepada yang menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya min ghairi qasdil mukhalafah, tanpa berniat melakukan mukhalafah ataupun bertentangan dengan perjalanan tersebut. Jadi tergelincir, tak sengaja. Jadi apa yang ditegur oleh Allah taala kepada sebahagian nabi alaihi wassalatu wassalam dengan kegelinciran ataupun tergelincirnya mereka berlaku bila teguran tadi ba'da zallat, setelah tergelincir ditegur oleh Allah. Bi khilafin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh al-Imam
qadhi ayat ataba nabiyyana alaihi salam qabla wuqu'ihi. Maksud ditegur Nabi sebelum berlaku perkara tersebut. Liyakuna bidzalika ay liyakuna bisababi dzalika ay bisababi al-itab yani qabla wuqu', maksudnya berlakunya orang panggil apa? Teguran tadi sebelum berlakunya peristiwa ataupun sebelum wuqu' dalam zallat, ashadda intiha'an wa muhafadhatan li syara'itil mahabbati, untuk menjadi sebagai sebab atau tanda kepada penghujungnya penjagaan Allah terhadap kecintaan Allah kepada Nabi. Wa hadhihi ghayatul inayah, dan ini adalah halah ini. Hadhihi ini kembali kepada mana? Dia punya dhamir dia halah, yani halah keadaan ini. Ghayatul inayah adalah sehujung-hujung perhatian yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi ditegur, kalau Allah Ta'ala kata apa? Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau tak kerana kami yang menetapkan kakimu ya Rasulullah, maka sudah tentu kamu akan cenderung kepada mereka. Apa maksud cenderung kepada mereka? Adakah Nabi cenderung dengan kekufuran mereka? Nah, hasyalillah. Nabi tak akan cenderung sekali-kali kepada kekufuran mereka, tapi Nabi akan cenderung untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Walaupun mereka melakukan kejahatan kepada Nabi dengan pelbagai, Nabi akan tetap cenderung dengan kebaikan kepada mereka. Laula an sabbatnaka ala hadha, kalau kami tidak tetapkan kamu di atas jalan kebenaran ini ya Rasulullah, maka sudah tentu kamu akan cenderung untuk mohon kepada Allah dengan pengampunan bagi pihak mereka walaupun mereka melakukan kejahatan kepadamu. Hadza yaliq bi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih layak bagi maqam baginda Rasul, bukan dengan makna Nabi akan tergelincir mengikuti ajarannya kelompok musyrikin. Hasyalillah, Nabi tidak akan sekali-kali melakukan sedemikian. Nah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham ayat tu? Maksud ayat tadi. Sumanzur kaifa bada'a bi sabatihi wa salamatihi. Tengok, cuba lihat bagaimana ayat ini menyebutkan tentang sabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi sabatihi ay minal muwafaqah, iaitu muwafaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salamatihi minal mukhalafah, dan sejahtera Nabi daripada bercentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah, qabla dzikri ma atabahu alaihi, sebelum disebut tentang teguran tersebut. Laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Okay? Allah Ta'ala tak sebut kita antarkan ilaihim laula an sabbatnaka. Kenapa Allah Ta'ala tak sebutkan hampir-hampir kamu tergelincir mengikuti mereka kalau tidak kerana kami yang mensabitkan dan menetapkan kakimu ya Rasulullah? Tak. Disebutkan tentang sabat terlebih dahulu, yang baru disebutkan tentang apa yang nak ditegur oleh Allah. Wa khifa an yarkana ilaihi. Tamam? Fa fi asna'i 'atbihi bara'atuh. Dan pada pertengahan teguran tersebut adalah bukti kepada bara'ah. Nah, yakni disucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengikuti ajaran mereka. Kita ay qarubta, dekat-dekat dah kamu ni, tapi kamu tak ikut. Tetap menunjukkan bahawa sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan berlaku kegelinciran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tayyi takhwifihi ta'minuhu wa karamatuh. Wa fi tayyi takhwifihi ta'minuhu wa karamatuh. Mana di sini disebut dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan tentang kebimbangan tadi, maka disebutkan juga tentang ta'minuhu, keselamatan yang telah diberikan oleh Allah, kesejahteraan yang dijaga oleh Allah kepada Nabi, dan kemuliaan baginda Nabi dalam ayat tersebut. Tamam? Lepas ni kalau kita baca surah Al-Isra ayat 74, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, maka tafsiran ini adalah tafsiran yang terbaik, menunjukkan kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengiktirafan Allah bahawa Rasulullah sekali-kali tidak terlibat dengan sesuatu yang bercanggah dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Muhammad dengar ni cerita pasal Rasulullah. Dengar, duduk, dengar. Wa mithluhu qawluhu ta'ala. Dan apa firman Allah Subhanahu wa taala?
qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka. Innahu, hu tadi adalah dhamirus sya'n. Qad na'lamu inna asy-sya'na la yahzunuka alladhi yaqulun. Maksudnya perkara ini menyebabkan kami ketahui ya Rasulullah. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini bahawa perkara yang telah mereka katakan tadi menyedihkan kamu. Fa innahum la yukadzibunaka. Cuba tengok Allah Ta'ala memujuk Rasulullah SAW. Dalam ayat ni ayat pujukan. Ajib. Rabbul Jalil, Tuhan yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha Jabbar, Al-Jabbar, memujuk Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat ini. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami ketahui ya Rasulullah bahawa kamu bersedih dengan apa yang mereka sebutkan kepada kamu. Apa yang mereka sebut? Dalam Quran bila ditafsirkan, laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ini kami mengetahui bahawa sempitnya dadamu dengan apa yang telah mereka sebutkan kepada kamu. Iaitu dengan apa? Dengan mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak mempercayai dan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi bimbang. Nabi digelar Al-Amin. Pada ketika sebelum diutus oleh Allah menjadi Rasul, Nabi digelar Al-Amin. Ketika Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala, ketika itu mereka mengingkari Rasulullah. Dhiq sadri Rasul SAW. Dhaqa sadrun Nabi SAW. Sempit dada Nabi ketika tersebut, rasa macam pedih. Kenapa? Kerana dituduh macam itu sekali. Maka Allah Ta'ala memujuk Nabi dengan mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Dalam riwayat baca dengan takhfif. فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ. Dibaca لَا يُكَذِّبُونَكَ لَا يُكْذِبُونَكَ. Bacaan Nafi' dengan Kisai dibaca dengan يُكْذِبُونَكَ. Nanti akan ditafsirkan di belakang. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mereka sekali-kali tidak mendustaimu ya Rasulullah. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Tetapi sebaliknya, mereka yang zalim ini mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak kata kamu ni pembohong. Jangan sedih. Mereka tak kata kamu pembohong. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala. Tapi pada sudut kamu, ya Rasulullah, sekali-kali mereka tidak menuduh kamu pembohong. Faham? Allah sendiri yang memuji dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memujuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut la yukadzibunaka ay la yansibunaka ilal kadzib. Mereka tidak menisbahkan kamu kepada pembohongan. Wala yattahimunaka bihi, dan mereka tidak mentohmah kamu dengan pembohongan. Wala yunkiruna amanatak, dan mereka golongan musyrikin munafik ini ataupun musyrikin ini, mereka tidak mengingkari amanahnya kamu ya Rasulullah. Wa diyanatak, dan baiknya akhlakmu ya Rasulullah. Ataupun la yakdzibunaka fil haqiqah atau la yukadzibunaka fil haqiqah. Hakikatnya mereka bukan mendustaimu ya Rasulullah. Walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Tetapi orang-orang yang zalim ini, mereka mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepadamu. Itu maknanya. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, karramallahu wajhahu. Qala Abu Jahlin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menggelarkan Abu Jahal dengan Abu Jahal? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan arahan Allah. Abu Jahal namanya apa dia? Abul Hakam. Ini orang yang bijaksana. Digelarkan dia dengan Abu Jahal. Al-Jahl dengan maksud diddul ilm. Tetapi Arab juga menggunakan jahl dengan maksud diddu al-hilm. Dan itu maksud dia. Nah, kata Imam Khafaji, Abu Jahal di sini dengan makna diddul hilm. Maksudnya dia tidak diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud jahil juga. Jadi jahil bukan dengan makna diddul ilm. Bukan kerana dia maksud tidak ada ilmu. Dia disebut jahil kerana dia tidak berlemah lembut dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikira keras hatinya. Qala Abu Jahal. Itu digelar Abu Jahal dengan makna diddu al-jahlu diddu al-hilm. Qala Abu Jahal lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nukadzibuka
inna la nukadzibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bih. Tengok Abu Jahal sendiri sebut. Abu Jahal kata, kami tidak mendustaimu ya Rasulullah. Tetapi kami mendustai apa yang kamu bawa. Faham? Kami tak petikai tentang kamu tu. Tapi yang kamu bawa tu kami petikai. Ni orang panggil tak apa nak bertadung mana. فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Sesungguhnya mereka tidak mendustaimu ya Rasulullah, tetapi orang-orang yang zalim ini mereka menolak. Yunkiruna, yajhadun dengan makna yunkirun. Yunkiruna bi ayatillah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kadzabahu qaumuhu hazina. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didustai oleh kaumnya maka baginda bersedih. Faja'ahu Jibril alaihi salam faqala ma yuhzinuka. Maka Sayyidina Jibril datang dan bertanya kepada Sayyidina Rasul, apa yang menyebabkan kamu bersedih? Qala kadzdzabani qaumi. Kaumku telah mendustaiku. Faqala innahum ya'lamuna annaka sadiqun. Cuba tengok, Sayyidina Jibril memberi tasliyah, menyejukkan hati baginda Rasul, memujuk baginda Nabi dengan mengatakan sesungguhnya mereka mengetahui sesungguhnya kamu itu adalah benar, sadiq. Fa anzalallahu ta'ala al-ayata, maka Allah Ta'ala turunkan ayat qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Fa fi hadhihi al-ayati manza'un latiful ma'qaz. Dalam ayat ini kata Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu, manza'un latiful ma'qaz, ay ma'qazun. Ini ada satu ambilan yang sangat halus. Maksudnya kita boleh mengambil sesuatu yang halus daripada ayat ini. Min apa dia yang halus ni? Min tasliyatihi ta'ala lahu alaihi salam. Pujukan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Ayat ni kalau dibaca dengan bacaan yang kita sebutkan tadi, maka kita akan melihat betapa kasihnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Tuhan yang Maha Agung memujuk Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kata kita tengah sedih, tiba-tiba raja mai pujuk, agak-agak macam mana? Tak raja lah, Tok Guru mai pujuk. Tengah duduk sedih ni, Tok Guru mai pegang belakang, sabar, insya-Allah khair. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan. Agak-agak jadi macam mana tu? Kitu an tatira. Hampir-hampir kita akan terbang pada ketika tersebut. Kenapa? Kerana dipujuk oleh orang yang kita kasih. Kalau kita kasih dengan Tok Guru kita lah. Kalau kata seorang yang kita muliakan, kita hormati, mai pujuk kita pada tersebut. Ini Tuhan yang Maha Agung. Allah Rabbul Jalil memujuk Nabi SAW. Azim. Ayat ni azim. Kalau dibaca oleh orang yang mengerti dan juga mengetahui tentang maksud tersebut, maka dia akan baca dengan pandangan mata hati dia dan dia akan melihat bahawa betapa besarnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iltafihi fil qaul. Wa iltafihi bihi fil qaul. Dan betapa lembutnya Allah Ta'ala kepada Nabi dalam ucapannya. Bi an qarrara indahu annahu sadiqun indahu. Bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan dan mengiktiraf bahawa Nabi itu benar pada sisinya golongan musyrikin sekalipun. Mereka tidak mampu menafikan dan menidakkan Rasulullah. Wa annahum ghairu mukadzibina lah. Dan mereka tidak mampu dan tidak mendustai Nabi SAW. Mu'tarifuna bisidqihi qawlan wa i'tiqada. Mereka mengiktiraf dengan kebenaran Nabi, qaul wa i'tiqad. Ucapan dan i'tiqad, bukan ucapan saja di mulut. Maksudnya hanya sekadar untuk nak bermujamalah, la. Wa i'tiqadan. Juga mereka i'tiqad dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi SAW ma'ruf dalam sirah. Sebelum Nabi berhijrah, kenapa Nabi lambat hijrah? Yang pertama, kerana tidak dapat arahan daripada Allah. Yang kedua, kerana untuk memberikan barang-barang wadi'ah yang disimpan oleh golongan musyrikin kepada Rasulullah, dijadikan Nabi sebagai tempat simpanan barang-barang mereka. Ramai lagi orang lain di dalam kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi SAW dijadikan sebagai tempat simpanan barang dan harta mereka. Dipercayai baginda Rasul. Nabi dah jadi Rasul pada ketika itu. Dah diutuskan. Yang mereka mendustai Nabi SAW. Tapi, barang-barang mereka, harta-harta mereka akan simpan kat Nabi. Jadi Nabi macam bank pada waktu tersebut untuk menyimpan barang mereka. Waktu Nabi kena bahagikan balik
Nak kena tanda balik ni barang siapa punya, ni barang siapa punya. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Nabi, kerana itu beliau dilambatkan dalam perjalanan ataupun ditakhirkan daripada perjalanan hijrah, kerana untuk menyelesaikan tugas baginda Rasul membahagikan balik barang-barang yang telah ditinggalkan kepada Nabi oleh golongan musyrikin. Tentu sekali kepercayaan mereka pada Rasulullah, dan mereka tidak akan mendustai Nabi. Jadi mendustai Nabi pada sudut apa? Pada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad kanu yusammunahu qabla an-nubuwati al-amina. Mereka menamakan Nabi dan menggelarkan Nabi sebelum kenabian dengan al-amin, yakni al-amin, amin fil qaul. Amin fil fi'l. yakni benar pada ucapan, benar pada tindakan, amanah pada segala bentuk apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan al-amanah ini adalah diddul qiyanah, lawan kepada qiyanah. Jadi Nabi tidak sekali-kali khianat. Fadafa'a bihadha at-taqriri irtimada nafsihi bisimatil kadhib. Maka pujukan dan takrir daripada Allah Subhanahu wa taala ini menyelamatkan dan juga mententeramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irtimada nafsihi maksudnya qalaq ataupun ihraq, berlaku goncangan dalam hati Nabi disebabkan kerana tuduhan tadi, ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan juga dengan takrir yang telah disebutkan oleh Allah. Kenapa Nabi tergoncang hatinya dengan bisimatil kadhib? Karena bila dituduh dengan pembohong, ini adalah benda yang paling berat bagi Rasulullah. Sebab tu jangan pembohong. Jangan jadi pembohong. Kita ni kalau kata macam mana pun jangan berbohong. Jangan cuba berbohong. Tamam? Cakap kena bagi betul. Dia kalau sekali bohong, kita akan jadi minat nak berbohong. Ini bahaya ni. Sekali je bohong, dia akan jadi penyakit. Muhammad Abu Nur, kan? Dan kalau orang suka bohong, dia akan jadi apa? Penyakit. Muhammad tak bohong? Boleh. Jangan bohong. Tak boleh bohong. Bohong akan jadi apa? Jadi apa kakak? Aisyah? Penyakit. Lagi ketagih. Dia nak bohong orang lepas tu. Tamam? Summa ja'ala dhamma lahum bitasmiyatihim jahidina zalimin. Kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan celaan tadi kepada siapa? Kepada golongan musyrikin. Musyrikin yang dicela dalam ayat tu. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Allah Taala sebut pula kepada musyrikin apa dia? Adh-dhalimin yajhaduna biayatillah. Biayatillahi yajhadun. Tamam? Disebutkan mereka dengan bitasmiyatihim jahidin. Jahidin dengan makna munkirina inadan, yakni yang menolak dengan inat, dengan sengaja. Zalimin dengan makna meletakkan pembohongan mereka pada tempat kebenaran. Mereka berbohong, tapi mereka menganggap mereka benar. Maka ni dikira zalim. Kerana wad'u syai' fi ghairi mahallih. Itu makna zalim. Zalim makna dia meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Jadi mereka meletakkan pembohongan mereka pada tempat seolah menampak macam kebenaran. Maka ni adalah sebesar-besar kezaliman yang dilakukan oleh musyrikin. Faqala ta'ala walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Fahasyahu minal wasmi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi daripada wasm. Wasm maksudnya apa dia? Minal aib wal 'ar, daripada keaiban. Daripada sesuatu yang meruntuhkan dan melekehkan Rasulullah. Wa tawaqahum bil mu'anadah, dan Allah Taala memberatkan mereka dengan apa? Dengan melazimkan kepada mereka dengan ditengkuk-tengkuk mereka bil mu'anadati bi takdzibil ayati haqiqataz zulm. So Allah Taala melazimkan ditengkuk-tengkuk musyrikin dengan sifat mereka yang menolak dengan inat, dengan sengaja dengan ayat-ayat Allah Taala, maka mereka disebut dengan haqiqataz zulm. Zalim yang benar adalah apa yang ada pada kelompok tersebut. Idzil jahdu innama yakunu mimman 'alima syai'a thumma ankarah. Maksud al-jahdu ni adalah apa? Al-jahdu ini berlaku kepada orang yang mengetahui sesuatu kemudian dia mengingkari. Dia tahu benda tadi, kemudian dia ingkari. Dia tahu ayat Allah Taala benar, kemudian dia ingkari perkara tersebut, maka dipanggil jahidin. Ka qaulihi ta'ala wajahadu biha astayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menolak
wastaiqanatha, sedangkan mereka meyakini perkara tersebut. Maksudnya mereka meyakini tetapi menolak juga perkara tadi. Nah, tamam. Summa azzahu wa anasahu bima zakarahu amman qablah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sabbarahu, azzahu bermakna sabbarah, mensabarkan, memberikan kesabaran kepada Nabi, memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan dengan berita ataupun cerita tentang orang-orang yang terdahulu di kalangan para nabi yang telah mendapatkan ujian. Wa wa'adahu an-nasra biqaulihi ta'ala, dan Nabi memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira dengan pertolongan dengan firman Allah, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Tengok, telah dibohongi, telah didustai rasul-rasul yang sebelummu ya Rasulullah. Fasabaru ala ma kudzibu, mereka bersabar dengan apa yang telah mereka didustakan kepada mereka. Wa udzu, mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sehingga datanglah kepada mereka bantuan kami, yakni Allah. Wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Tamam. Ini adalah tasliyah. Anasahu Allah Subhanahu wa taala, sabbarahu, azzahu, dengan mana Allah taala memberikan pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan berita gembira kepada Nabi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan memaklumkan bahawa para nabi sebelum ni juga diuji oleh Allah taala. Tamam. Sebab tu kita kalau nak tenang hati kita dengan suatu kesedihan, baca kisah orang-orang yang pernah melalui kesedihan macam kita. InsyaAllah kita akan rasa tenang. Sebab tu kena baca buku-buku. Aid Qarni, ya walaupun dia beza pandangan dengan kita dalam masalah berkaitan dengan akidah dan sebagainya, dia Wahabi, tapi buku dia La Tahzan antara buku yang bagus untuk dibaca kalau orang yang bersedih. La Tahzan bagus untuk dibaca. Ada seorang lagi nama seorang lagi dulu pernah khutbah di Mesir tu lepas Mursi menang tu. Dua nama tu Wahabi tu, yang pada Mesir dekat Huzaifi ke? Nama apa? Tak ingat dah nama dia. Dia tulis kitab apa dia? Allahu Akbar, Istamti' bihayatik. Ingat tak nama penulis dia? Cak tulis Arifi. Arifi dia pernah khutbah di Masjid Sultan Hasan. Masjid Imam Amr bin Al-As di Mesir. Arifi ada tulis kitab Istamti' bihayatik. Istamti' bihayati, buku ni bagus. Tapi dalam tu ada lah sikit-sikit benda-benda yang dia kan pahaman dia macam tu. Tambah Wahabi semua ni. Tapi buku-buku motivasi dia tulis tu, kita tidak nafikan ada kebaikan dalam buku tersebut untuk beri semangat kepada orang-orang yang bersedih, orang yang kurang percaya pada diri dia, orang yang tak tahu potensi diri dia dan sebagainya. Ada yang ditulis oleh sebahagian orang-orang ni. Dan baca kitab Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala, Safahat min Sabril Ulama. Kalau pelajar penuntut ilmu, kena baca buku-buku yang boleh menaikkan semangat mereka dalam pengajian. Safahat min Sabril Ulama, Khibantuz Zaman Indal Ulama. Ini kisah-kisah yang mana menaikkan semangat pelajar untuk terus belajar dan mengetahui bahawa apa yang mereka ada sekarang ni adalah lebih daripada apa yang sepatutnya, bandingkan dengan para ulama yang terdahulu yang susah untuk dapatkan sesuatu. Al-Imam Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu, tulisannya buruk. Zarkashi usuli, sahib kepada Bahrul Muhit, karangan beliau yang agung tentang usul fiqh yang sangat besar, 4 jilid, 5 jilid, saya takkan ada yang 6 jilid pun ada. Beliau ni tulisannya buruk. Kenapa tulisan buruk? Kerana dia tak ada duit nak beli kitab. Setiap hari dia akan pergi ke maktabah, dia akan buka kitab ataupun yang masalah yang dia nak cari, dia akan hafal masalah tersebut sampai dimarah oleh tuan kitab ataupun pemilik maktabah akan marah. Apa yang duduk lama-lama ni? Bukan nak beli kitab. Rupanya dia main nak baca, tumpang baca. Dia ambil, dia buka dalam masail yang dia nak cari tu, dia akan berhafal masail tu. Kemudian bila dia hafal ni, dia ambil masa sikit lah. Maka tuan kedai sampai marah, dan kemudian dia akan tutup. Dia akan terus pergi ke belakang kedai tadi ataupun di luar daripada kedai tadi. Dia akan tulis balik apa yang dia hafal tadi, masail yang dia hafalkan tadi. Ini orang-orang yang akhirnya menggegar dunia dengan keilmuan mereka. Ada duit tak?
Kita duit banyak. Nah. Bo saja 500. Nah. Anak panah saja sampai 12 batang, 12 batang patah semua. Ya. Antaranya lah. Kan? Patah 3, patah 4. Boleh. Dapat kitab free di Zawiyah. Zawiyah kitab free. Orang bagi sumbangan semua. Kitab hadis yang saya di Mesir dulu berapa tahun selepas tu baru boleh beli kitab tu. Selepas berapa tahun di Mesir baru beli kitab Maknas. Tu pun cetakan yang lama, retahnya, kulitnya pun masih lagi retah. Bukan kulit kambing. Sekarang ni semua kulit kambing. Kulit yang tebal mahal tu. Pelajar Zawiyah Nasiriyah dapat free seorang satu. Seorang satu nuskah tu. Hak ada berapa kitab tu. Kutubus Tis'ah ke Kutubus Sittah? Kutubus Sittah atau Kutubus Sab'ah sekali dengan Muwatta' Imam Malik. Kutubus Sab'ah sekali dapat dalam tu. Tak kira lagi dengan Sahih Bukhari dengan 2 nuskah dalam tu. Ada nuskah Sultaniyah dan nuskah baru. Nah, yang diambil daripada nuskah Sultaniyah. Tu apa lagi nikmat yang nak didustai sebab tu kalau tak mengaji juga. Kalau masih malah, kalau kita tak erti nak baca juga. Tak tahu nak kata apa. Tamam? Lepas tu kena baca kisah orang-orang dulu yang susah mereka dalam ilmu, susah mereka dalam pengajian. Nah. Yang tu tidak menyebabkan mereka sebab tu kalau dapat kesenangan dan sebagainya ni sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita kena rasa ni ujian daripada Allah untuk kita diuji sama ada kita ni akan bersyukurkah ataupun tidak. Untuk kita bersyukurkan ataupun kita tidak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Liyabluwani ashkuru am akfur. Diuji kepada aku sama ada aku bersyukur ataupun akan kufur dengan nikmat Allah Ta'ala tadi. Kita nak jadi orang yang reti sungguh, mengaji sungguh-sungguh kah? Ataupun kita akan main-main selepas tu. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang himmahnya aliyah. Amin Rabbal Alamin. Faman qara'a la yukzibunaka bitakhfif. Siapa yang baca dengan bacaan yukzibunaka dengan takhfif, iaitu dengan tidak dibaca dengan yukadzibunaka, fama'nahu la yajidunaka kadziban. Yani mereka tidak dapati bahawa kamu ini adalah seorang pembohong. Wa qala al-Farra' wal-Kisai la yaquluna innaka kadzibun. Iaitu dengan makna mereka tidak mengatakan bahawa sesungguhnya kamu ini penipu ya Rasulullah. Mereka tak kata macam tu. Wa qila la yahtajjuna ala kadzibik wa la yusbitunahu. Ay la yahtajjuna ala kadzibik maksudnya apa dia? Mereka tidak boleh mencari kesalahan untuk menuduh bahawa kamu itu penipu ya Rasulullah, dan sekali-kali tidak akan berlaku syubhah tersebut kepada kamu. Boleh? Sebab tu dalam tengok tuduhan kepada Nabi, mereka akan tuduh apa kepada Nabi? Orang gila. Ada tak orang tuduh kepada Nabi penipu? Ini orang yang penipu ni. Tak. Ya, kalau mereka ada dalam ayat, dalam sirah, kalau sebut kepada Nabi penipu dengan makna apa? Dengan makna yang dibawa tadi, iaitu ayat Allah Ta'ala tu yang mereka nafikan. Tapi tidak ada tuduhan kepada Nabi dengan penipu. Nampak? Dituduh kepada Nabi dengan apa? Dengan orang gila. Dituduh kepada Nabi dengan orang yang kena sampuk. Kan tu dituduh kepada Rasulullah SAW. Tak dituduh kepada Nabi dengan penipu. Kenapa? Karena kalau mereka tuduh Nabi dengan tuduhan sedemikian, maka mereka akan ditolak oleh seluruh kaum pada ketika tersebut. Karena semua orang tahu bahawa Rasulullah tidak pernah menipu sebelum Nabi. Sebelum menjadi Nabi lagi tak pernah tipu. Lepas jadi Nabi yang bersifat dengan sidqun, takkan Nabi nak menipu waktu tu? Lebih-lebih lagi tak menipu. Maksudnya bukan Nabi, sebelum jadi Rasul. Tak, maaf. Karena Nabi telah menjadi Nabi sejak daripada Nabi Adam berada dalam adunan lagi. Tamam? Man qara'a bitasydid fa ma'nahu, siapa yang baca dengan yukadzibunak la yansubunaka ila al-kadzib. Nah, mereka tidak menisbahkan kamu ya Rasulullah dengan penipuan. Tamam? Wa qila la ya'taqiduna kadzibaka. Mereka tidak beriktikad dengan pembohonganmu ya Rasulullah. Maksud mereka tidak sekali-kali mengatakan kamu pembohong. Wa mimma dzukira min qasa'isihi, dan di antara benda lain yang disebut tentang khususiat Nabi, wa barrillahi ta'ala bihi, dan apa yang telah Allah Ta'ala beri kebaikan kepada baginda Rasul, anna Allah Ta'ala qataba jami'al anbiya bi asma'ihim, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para nabi seluruhnya dengan nama-nama mereka. Faqala Ta'ala ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Dawud, ya Isa, ya Zakaria, ya Yahya,
walam yuqatab huwa illa ya ayyuhan nabi, dan tidaklah disebut kepada nabi dan diseru kepada nabi melainkan dengan gelar ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita adab dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan bersama dengan majlis bacaan Mahalul Qiyam. Maka sama-sama kita bangun memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدى وهدنا وقت الهداية برسول الله وحيبا الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك
السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملذوذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترابا قد دها من هول أفظع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلا أنت فتسجد يشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمع واكفينا كل البلايا ودفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا
الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقينا يا رب غثنا يا الله بحيا الهضال يجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى